Untuk saya ingatkan diri saya dan juga sekalian muslimah yang hadir, bahawasanya Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah berikan kita kesempatan dalam keadaan sihat walafiat kita dapat bertemu dengan bulan yang mulia, bulan Syaban, yang mana bulan Syaban ini sering dilalaikan oleh orang manusia atau sering dilalaikan oleh umat Islam kerana ia berada di tengah-tengah antara bulan Rejab dan Ramadan. Yang mana kita bicarakan bulan Rejab itu merupakan bulan haram, kan, bulan Allah SWT limpahkan kurniaan dari segi keampunan Allah SWT. Manakala bulan Ramadan sangat terkenal dengan bulan yang di mana segala kurniaan-kurniaan Allah dan merupakan daripada keampunan, rahmah, pengelepasan daripada api neraka semuanya terkumpul dalam bulan Ramadan. Maka ulama selalu menekankan bahawa bulan Syaban kadang-kadang dilalaikan atau sering dilupakan akan kelebihannya oleh orang para manusia kerana terlalu fokus ataupun sibuk dalam meniti bulan Ramadan sehingga mereka itu melupakan yang beliau ataupun mereka itu berada di dalam bulan yang mulia juga, iaitu bulan Syaban. Walaupun bulan Syaban bukanlah bulan haram, kita bicarakan tentang kemuliaan dia, namun bulan Syaban merupakan bulan yang tidak kurang istimewanya di sisi Allah Subhanahu Taala, tidak kurang istimewanya dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disunnahkan atau dianjurkan untuk kita banyakkan ibadah berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW di bulan Syaban. Kerana apa? Kerana di bulan Syaban lah turunnya ayat yang mana Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat semuanya berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas Nabi Muhammad SAW dan berikanlah salam sejahtera kepadanya. Allah SWT memulakan dirinya dan para malaikat dalam berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW sebelum memerintahkan kita untuk berselawat ke atas Rasulullah SAW. Betapa mulianya perintah selawat sehingga Allah SWT memulakan dengan dirinya. Betapa banyak perintah-perintah Allah SWT yang lain, Allah tak memulakan dengan diri dia. Kan ketika Allah menyuruh kita untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah, daripada ibadah solatnya, daripada ibadah puasanya, daripada ibadah zakatnya, daripada hajinya, Allah tak cakap pun yang Allah buat. Namun ibadah perintah selawat Allah SWT memulakan dengan dirinya. Betapa rugi, betapa tidak bijaknya seorang manusia apabila dalam perintah Allah SWT yang Allah SWT istimewakan perintah itu dengan menyebut aku lakukan dulu, kemudian malaikat lakukan. Lepas tu Allah suruh kita buat, lepas tu kalau kita tak buat, betapa ruginya manusia yang meninggalkan ibadah berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW kerana dalam banyak-banyak perintah ataupun banyak-banyak ketaatan yang boleh dilakukan oleh seorang manusia, ibadah dan ketaatan selawatlah yang paling efektif, yang paling berkesan dalam mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Taala. Perkara yang paling senang, perkara yang paling laju, yang paling mudah untuk seorang hamba mendekatkan dirinya dengan Allah adalah dengan cara mendekatkan diri dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang dekat dengan Rasulullah, dekatlah dia dengan Allah. Siapa yang cinta Rasulullah, cintalah dia dengan Allah. Siapa yang dicintai Rasulullah, maka dia akan dicintai oleh Allah SWT. Siapa dikenali oleh Rasulullah SAW, akan terkenal di sisi Allah SWT sebagai orang yang soleh. Maka di antara amalan yang untuk kita dekatkan diri kita dengan Nabi Muhammad SAW, untuk kita dapatkan kecintaan Nabi Muhammad SAW adalah dengan berselawat. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berkata dalam sebuah hadis, Inna akrabakum alayya manzilatan yawmal qiyamah aktsarukum alayya salah. Allahumma salli ala Muhammad. Sesungguhnya orang yang paling dekat di antara kalian di sisi aku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tak kata yang paling dekat dengan aku nanti, of course aku akan tarik keluarga aku dulu, ahli keluarga aku dulu, keturunan aku. Rasulullah tak berkata begitu. Rasulullah tak cakap tentu saya akan ambil sahabat-sahabat saya,
tentu saya akan ambil kerabat-kerabat saya, tidak. Tapi Rasulullah kata orang yang paling dekat nanti dengan saya di hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Dan apabila kita dekat dengan Rasulullah dengan syafaat selawat yang kita amalkan, Rasulullah SAW akan kenal kita. Bukan hanya dekat, kerana betapa kita perlukan kedekatan dengan Rasulullah SAW di hari kiamat nanti. Kan kita tahu akan dahsyatnya kejadian hari kiamat nanti. Maka kita perlu berada dekat dengan Rasulullah SAW kerana Rasulullah adalah golongan seorang pembawa syafaat kubra. Kan, seorang membawa syafaat terbesar di hari kiamat. Maka pastinya berada di dekat dengan Nabi Muhammad SAW, berada di bawah naungan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW akan kenal kita dengan nama kita. Rasulullah SAW akan kenal kita dengan nama kita, bin atau bintikan nama bapa kita. Maka kerana itu para ulama mengatakan siapa yang banyak berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya dia adalah anak yang taat, anak yang baik, yang melakukan kebajikan. Dengan cara apa? Dengan cara dia mengenalkan dirinya dan ibu ayah dia dekat depan Nabi Muhammad SAW. Sebab Rasulullah SAW bukan kenal dengan nama kita sahaja, tapi Rasul kenal, kan? Nurul Jannah binti Ayub. Rasulullah SAW akan kenal kita dan ayah kita. Maka di antara satu daripada cara untuk menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang melakukan kebajikan adalah di antaranya adalah berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Kerana kita bukan hanya memperkenalkan diri kita, namun kita memperkenalkan juga ibu dan ayah kita. Kemudian bulan Sya'ban ini merupakan bulan yang mulia kerana apa? Kerana bulan inilah yang akan diangkat kitab catatan amalan kita yearly, secara tahunan. Allah SWT akan tukar. Kan? Jadi kitab catatan amalan kita ni, report book kita ni bertukar-tukar setiap tahun. Macam report kat anak-anak dekat sekolah kan. Ada dapat report slip. Nah ini apa yang baru, yang lama. Allah SWT angkat kitab catatan amalan kita yang membawa amalan kita pada tahun ini dari dalam bulan Sya'ban. Specifically pada malam nisfu Sya'ban. Dan pada malam itu Allah SWT menetapkan dekat Lauhul Mahfuz. Kita semua dah tahu dah, qada dan qadar kita dah tertulis dekat Lauhul Mahfuz kan. Jadi pada malam nisfu Sya'ban, yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu ummul kitab, kata Allah SWT. Allah SWT dengan izin dan kehendaknya, Allah nak iris mana Allahnya suka, Allah nak tetapkan yang mana Allahnya suka. Allah kata, yamhullahu ma yasha', Allah nak iris mana-mana Allah punya wish, wa yuthbit, kalau Allah nak tetapkan juga Allah punya kehendak, wa indahu ummul kitab, Allah itu pemilik ummul kitab tadi. Kitab kita ni yang tertulis segala yang dekat dalam mahfuz itu pemilik Allah. Kata para ulama tafsir, di malam nisfu Sya'ban lah Allah SWT menetapkan sesuatu nasib ataupun takdir kita pada tahun itu. Oleh kerana itu banyak perkara-perkara sunnah ataupun perkara-perkara yang dianjurkan kita untuk amalkan pada malam nisfu Sya'ban supaya Allah SWT menetapkan perkara-perkara yang baik. Perkara yang baik di sisi Allah SWT. Jangan kata, Ustazah saya buat amalan nisfu Sya'ban, saya baca Yasin, saya berdoa. Tapi kenapa pada hari itu saya kehilangan, saya jatuh bankrupt, saya gitu, saya diuji dengan gini. Kerana apa? Kerana kita pandang ujian itu dari sudut mata pandangan kita. Sedangkan di sisi Allah SWT, ujian itulah yang baik untuk kita. Maka kita minta Allah SWT bukan apa yang kita mahukan, tapi kita minta Allah SWT apa yang Allah mahukan. Namun ya Allah, kalau itu merupakan satu ujian, apa yang kita minta adalah kesabaran. Kita minta Allah SWT ketenangan. Bukan kita minta, ya Allah jangan kasih saya ujian. Rasulullah SAW manusia yang paling agung, yang paling Allah cinta. Yang paling Allah cinta ni, yang Allah, kekasih Allah, yang Allah ciptakan segala-galanya langit dan bumi untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi kehidupan dia seluruhnya merupakan ujian. Keseluruhan kehidupan Rasulullah SAW merupakan ujian. Maka seorang hamba itu dia kena akur. Kerana kita hamba, bukan kita minta apa yang kita nak, tapi kita minta Allah ketabahan dan kecekalan menghadapi apa yang Allah inginkan. Kerana apa? Yang Allah berikan nanti kebaikan dekat akhirat. Maka Allah nak berikan kita
pengenalan terhadap dunia yang fana, kan, dunia yang tidak kekal, dunia yang hina di mata Allah Subhanahu Taala. Maka beginilah caranya supaya kau tunduk, supaya kau tawakal kepada aku, kata Allah Subhanahu Taala, supaya kau bergantung hanya kepada aku, bukan kepada dunia. Sedangkan dunia Allah Subhanahu Taala cipta, Allah tak pernah pandang. Jadi Allah nak orang-orang yang Allah cinta tu, Allah nak dia rasa macam tu. Jangan pandang dunia, jangan harapkan dunia, jangan bergantung dengan dunia, jangan cinta dunia. Allah nak kita dapat yang lebih kekal abadi. Allah nak kita cinta akhirat, cinta Allah. Allah nak kita bergantung kepada Allah Subhanahu Taala. Allah nak kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Taala. Allah nak kita mengharapkan Allah Subhanahu Taala, tidak mengharap kepada selain Allah Subhanahu Taala. Jadi banyakkanlah kita, insya-Allah. Saya berpesan pada diri saya dan semua untuk memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syaban ini lebih-lebih lagi. Sedangkan kita dah selalu bicarakan tentang kebaikan selawat di waktu bila-bila je, bukan bulan Syaban je, waktu bila-bila pun kita dah cakap dah apa Allah SWT. Selawat itu ketika kita berselawat ke atas Allah, Rasulullah SAW, Allah berselawatkan kepada kita 10 kali. Man salla alayya salatan, siapa yang berselawat ke atasku 1 kali, Allah berselawat ke atas dia 10 kali. Apa maksud selawat Allah Subhanahu Taala? Allah turunkan rahmah, Allah ampunkan dosa, Allah naikkan darjat. Kan? Jadi bayangkan, satu selawat kita, satu je, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam, Allah berikan kita 10 ganjaran, 10 dosa kita dihapuskan, 10 10 martabat di sisi Allah dinaikkan. Bayangkan kalau orang yang berselawat kepada Rasulullah SAW satu hari 100 kali, maka 1000 lah ganjaran dia dapat. 1000 dosa diampunkan, 1000 martabat di sisi Allah dinaikkan. Kalau dia berselawat ke atas Rasulullah 1000 kali, jadi kita do the calculation sendiri. Subhanallah. Maka tidak sia-sia, tidak rugi orang yang banyakkan berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Dan kerana Rasulullah SAW pernah memberi satu jaminan, selawat adalah satu-satunya amalan yang Allah tak akan tolak. Kadang-kadang kita minta Allah kedekatan, ketaatan, kita lakukan ketaatan melalui bacaan Al-Quran. Al-Quran baik, ya betul. Tapi ada kalanya kita tak dapat apa-apa daripada bacaan Al-Quran. Bila apa? Bila keadaan hati kita tak baik. Kan? Bila kita riak, bila takabur, bila ada ujub. Riak tu bila kita baca depan orang, baca kuat-kuat, dia orang dengar. Ujub ni lagi bahaya. Apabila kita baca seorang-seorang je dalam bilik, tak ada orang dengar. Seorang-seorang kita kunci pintu, kita baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dah baca sampai ayat 100. Dah sedap ni dapat pahala sebenarnya. Datang ujub dia. Hebat aku dapat baca Al-Quran. Hebat aku dapat baca Al-Quran. Terdetik dalam hati. Habislah 100 ayat yang tadi kita baca. Tak tertulis dekat kitab catatan amalan kita. Allah tak kasih ganjaran. Malaikat bila angkat amalan tu di sisi Allah, Allah kata campakkan balik dekat muka dia. Dia baca Quran, lepas tu datang dekat hati dia, hebatnya aku dapat baca. Bukan pasal dia yang hebat, pasal aku yang kasih dia taufik dan hidayah untuk baca Al-Quran, Allah kata. Tapi dia tak bersyukur. Dia tidak kembalikan amalan ketaatan dia untuk bersyukur kepada aku. Maka campakkan balik malaikat. Aku tak nak. Orang yang bersedekah. Banyak, ribu-ribu dia bersedekah. Subhanallah, lagi dah nak masuk Ramadan ini. Oh subhanallah, kesana kemari dia bersedekah. Baik amalan tersebut. Seharusnya amalan itu sangat-sangat tiket yang VIP untuk dekatkan diri dia kepada Allah SWT. Namun, apabila dia bersedekah, dia beri kepada orang sana sini, apabila berlalu beberapa ketika, dia mengungkit. Bila orang ada minta lagi ke, atau dia nampak satu organisasi yang dia pernah kasih minta derma, dia pergi jumpa. Bukan aku dah pernah kasih ke? Minta lagi, mengungkit. Kan? Allah SWT pernah berkata dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu janganlah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menyusuli pemberian-pemberianmu, infakmu itu dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati. Jangan kau susuli pemberian engkau kepada seseorang dengan perkara-perkara yang dapat mengkuris hati dia. Seperti apa? Seperti mengungkit tadi. Atau tangan yang di atas lebih baik tau daripada tangan di bawah. Cakapan dia macam itu. Kan? Habislah ribu-ribu yang tadi kita berikan kepada dia, musnah, hancur di sisi Allah, tak bertengok pun.
Allah tak nilai pun, Allah tak terima pun. Itu risiko amalan-amalan kita yang macam ni. Ada risiko bila Allah tengok keadaan hati kita. Allah tak tengok berapa jumlahnya. Allah tak tengok berapa jumlah yang kita sedekahkan. Allah tak tengok berapa jumlah kita, berapa jumlah ayat yang kita baca dalam Al-Quran. Allah tengok keadaan hati kita dulu ketika kita lakukan perkara tersebut. Dalam keadaan hati kita yang kotor macam tu, Allah tak tengok pun apa benda kan, kecuali selawat kat atas Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan riak sekalipun, dalam keadaan ujub, aku dapat berselawat kat atas Rasulullah SAW 1000 kali. Hatta walau, kata ulama, hatta walau dia dalam keadaan bermaksiat ketika itu. Dia tengah bermaksiat. Lepas tu dia selawat. Allah terima selawat dia tu. Maksiat dia tu lain cerita lah. Maknanya adalah dosa dia. Tapi selawat yang dia ucapkan dapat pahala. Bukan kerana orang yang mengucapkan selawat yang Allah terima. Namun Allah terima selawat itu kerana nama yang dia sebut ketika dia berselawat ke atas Rasulullah SAW. Nama Nabi Muhammad SAW yang dia bawa i'zaman, kerana mulianya nama tu, Allah tak tengok siapa pun. Allah tak tengok hati dia ketika dia berselawat. Allah kata it's not because of you but because of my lover. Nama kekasih aku yang engkau sebut, maka aku terima. Jadi tak sia-sia. Tidak rugi orang yang banyak berselawat dekat atas Nabi Muhammad SAW. So, walaupun saya tak ikhlas, tak apa, mulakan dengan tidak ikhlas. Percayalah, setiap ketaatan kita dimulakan dengan paksaan. Semua di antara kita. Siapa yang bila dia membesar ketika dia kecil, dia terus je dengan hati yang terbuka, dia nak solat sunatnya lain, rawatib. Tak, mesti kena suruh kan. Mak kita yang suruh nak semayang, jangan cakap rawatib lah, semayang wajib ni pun nak kena cakap belah 10 kali. Astaghfirullahaladzim, belum semayang. Semayang lah, ambil wuduk. Tak apa, memang itu sifat fitrah manusia. Mula-mulanya dia kena buat dengan paksaan. Itu dimulakan dengan paksaan. Kita istiqamah, jangan tinggalkan amalan tersebut sehingga datang keikhlasan. Dia bukan terus-terus datang keikhlasan. Tidak. Keikhlasan itu memerlukan mujahadah. Keikhlasan hati yang datang, tumbuh dalam hati seseorang itu datang dengan mujahadah. Usaha. Dia perlu usaha. Maknanya apa? Dia perlu lalui fasa-fasa paksaan, fasa letih, fasa memberontak. Dia kena lalui fasa-fasa tu. Bila dia dah lalui dengan kecekalan, dia istiqamah juga, dia tak lepaskan, nanti Allah beri dia kemanisan ikhlas. Apabila Allah SWT berikan kita satu lazatnya keikhlasan dalam hati kita, ketika itulah Allah sebenarnya tengah keluarkan kita daripada golongan yang bahaya nanti dekat akhirat. Golongan yang akan terperdaya dengan tipu daya syaitan. Apabila kita ikhlas dekat dunia ini, kita tidak akan lagi tertipu dengan tipu daya syaitan. Kan? Iblis pernah cabar Allah SWT. Bila Allah halau dia daripada syurga, dia cabar Allah SWT. Dia kata, wahai Tuhanku, sejahat-jahat Iblis sendiri dipanggil Allah Tuhan dia. Ya Rabbi, anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, tunggu. Dia cabar Allah. Kau tunggu sampai hari kita semua akan dibangkitkan. Akan aku kumpulkan semua anak-anak Adam ni. Dia kan geram dengan Nabi Adam. Akan aku kumpulkan, aku akan tipu daya mereka dan aku kumpulkan semuanya ila jahannama. Kepada dekat, mereka semua sama-sama akan masukkan aku dalam neraka jahannam. Na'udzubillah. Allah dengarkan je. Kemudian Iblis sendiri yang mengaku illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali ya wahai Tuhanku, ada certain of hamba-hamba kau nanti ikhlas. Ketika itu aku tidak boleh lagi berjaya untuk menipu daya dia. Bila hamba Allah tu ikhlas. Bukan bila hamba Allah itu banyak amalnya. Bukan bila hamba Allah itu banyak ilmunya. Bukan kerana hamba Allah itu banyak hartanya. Tak. Untuk membeli untuk membeli syurga Allah, untuk melepaskan diri daripada neraka jahannam, tipu daya syaitan yang masukkan kita ke neraka jahannam adalah keikhlasan hati. Walaupun sekecil-kecil amalan, sedikit-dikit amalan, tapi sekecil-kecil amalan itu dan sedikit-dikit amalan itulah yang ada keikhlasan di dalamnya, itu yang selamatkan kita daripada neraka. Ada satu cerita seorang wanita solehah. Dia setelah wafatnya, dia dipertemukan dengan
anak dia ke, saudari dia, yang penting inilah kaum kerabat dia. Kemudian kaum kerabat dia tanya, apa keadaanmu sekarang ini? Maksudnya dekat dalam alam barzah kan. Bagaimana, so how are you lah macam tu kan. Awak macam mana sekarang? Dia kata apa? Aku terkejut ketika hidup aku hari-hari. Aku hari-hari berinfak. Maksudnya hari-hari waktu pagi saya akan derma. Derma dekat orang. Mesti saya akan cari orang miskin ke, orang yang perlukan ke, saya akan derma. Tapi rare, macam dia kata apa, jarang sekali saya dapat temukan itu dekat kitab catatan amalan kita. Dekat kitab catatan amalan aku. Tapi aku ada dapat satu benda yang aku macam pelik sangat, dia kata. Yang itulah yang tertulis. Apa dia? Dia kata, yang saya hari-hari bagi manusia, tak ada, dia kata. Tapi ada satu hari, tiba-tiba dekat kitab catatan amalan saya, ada satu hari yang saya berikan kepada keldai. Dia kata hari tu aku tunggu dekat depan pintu rumah aku. Tak ada orang yang datang. Ataupun tak ada saya dapat temukan orang untuk saya berikan apa yang saya selalu ingin berikan. Makanan. Jadi saya tunggu-tunggu macam kecewa kan. Akhirnya bila nak masuk rumah ada keldai lalu. Maka dia berikan roti tu dekat keldai tu. Dia berikan roti tu dekat keldai tu. Lepas tu dia masuk. At least dia dah kasih something. Dia kata apa? Yang itu yang ada dekat kitab catatan amalan. Kita yang saya kasih orang tu semua tak ada. So bila dia check balik, dia kata apa? Rupanya bila saya check balik, oh betul lah. Mungkin ketika saya beri pada manusia-manusia, hati saya tak sepenuhnya ada keikhlasan. Maknanya saya ada rasa ujub. Saya ada rasa macam bangga diri. Saya tak cakap pun dengan orang yang saya bagi orang tu. Tapi right inside my heart, ada something yang terdetik yang bagusnya saya boleh hari-hari kasih sedekah. Tapi waktu hari yang saya kasih keldai tu, tak terdetik pun macam tu. Apa yang nak dibanggakan kasih keldai makan, kata dia. So saya just kasih. Itu dia tercatat dekat kitab amalan yang Allah terima. Because of dikasih makhluk Allah, keldai tu makhluk Allah, and dia tidak ada rasa apa-apa pun dalam hati dia, subhanallah. So itulah yang kita boleh pelajari. Bukan sumbangan kita, bukan bilangan yang kita berikan, bukan penat lelah kita dalam melakukan ketaatan yang Allah terima, tak, tapi ikhlas keadaan hati kita ketika kita lakukan. Itu yang Allah akan nilai. Nanti bila di akhir kita akan baca kitab Bidayatul Hidayah, atau siapa yang dah pernah baca, atau nanti kalaupun belum habis baca, nanti akan ada satu hadis yang sangat menggetarkan jiwa kita. Sehingga kita boleh merasakan atau kita boleh bermuhasabah amalan apa yang kita ada sekarang ni dekat kitab catatan amalan kita. Saya rasa tak ada. Sebab kalau kita baca hadis tu, dia sangat susah untuk kita jamin yang kita ada something to represent us inside this world di hadapan Allah SWT. Tak ada apa. Saya tak rasa dah kita akan bawa sesuatu di hadapan Allah. Malu kalau tak bawa sesuatu di hadapan Allah SWT. Jadi mudah-mudahan Allah kurniakan kita keikhlasan, Allah SWT Muhammad daripada amalan-amalan kita. Dan especially pada bulan yang mulia ini, mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita keikhlasan, jadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas, agar kita tidak tertipu dengan tipu daya syaitan melalui ibadah selawat kita. Sebab kita dah tahu dah banyak amal ibadah Allah tak terima. Tapi amal ibadah selawat Allah mesti terima. Jadi hamba yang bijak, dia gunakan peluang ni. Kan? Amalan saya banyak, tapi tak tahu lagi. Ma bainal qabul wa rad. Between Allah terima atau Allah tolak. Kecuali selawat. Jadi saya kena banyakkan selawat supaya at least inilah yang dapat tolong saya dekat akhirat nanti, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan Allah tetapkan yang baik-baik untuk kita pada bulan ini, untuk setahun yang akan datang. Allah tetapkan yang baik-baik. Kalau Allah berikan kita kehidupan, Allah berikan kita kehidupan hamba yang Allah redha. Kalau Allah tetapkan yang Allah akan tarik kita ataupun ambil nyawa kita pada tahun yang akan datang ini, mudah-mudahan Allah berikan kita pengakhiran yang baik, husnul khatimah, agar kita mendapat kebahagiaan hakiki dekat akhirat nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.